sini. Okey, sebelum kita temu ramai ni, saya kenalkan diri saya secara ringkas dulu. Seperti yang cik tahu, selain sebagai seorang anggota polis, saya juga seorang student part time lah dekat Universiti Utara Malaysia. Untuk itu saya ada satu tugas saya universiti untuk assignment komunikasi antarabangsa. So dia melibatkan orang-orang pelancong ataupun warga negara yang bukan Malaysia yang duduk di Malaysia lah. Okay, so saya pilih cik sebagai responden saya sebab saya kagum cik sebab cik dah lama dah duduk dekat Malaysia. So saya percaya cik dah boleh bawa diri cik dekat budaya Malaysia ni apa semua. So boleh cik saya minta dalam 15 ke 20 minit cik untuk saya buat assignment ni Okay, alright. Kita mulakan dengan soalan pertama cik. Boleh cik ceritakan sikit berkenaan latar belakang cik dengan penghijrahan cik? Maksudnya macam mana cik boleh datang sini, bila cik datang sini? Nama saya Bilal. Family saya Al-Khaldi. Saya dari Gaza. Saya orang Gaza. Saya datang Malaysia 2015. 2015. Cik datang sini tu untuk tujuan apa tu cik? Tujuan apa? Datang sini untuk apa cik? Bekerja ke, melancong ke? Mula saya datang sini pergi apa, jalan-jalan lah. Jalan-jalan dulu lah. Lepas tu saya dulu macam lama sikit. Lepas tu saya lagi kerja KL. Itu lah. Kerja lah. Okay. Berapa lama cik duduk KL masa tu? Saya duduk Malaysia 10 tahun. Okay. Okay, so cik memang datang sini untuk kerja lah pada asalnya. Lepas tu proses cik sesuaikan diri. So macam kira cik berkahwin dengan orang sini. Bila cik berkahwin? Pada tahun bila tu cik berkahwin? Tahun 2021. 2021. Kira dah dekat 5-6 tahun lah cik. Okay. So cik kenal dengan isteri cik macam mana masa tu? Mula-mula abang saya dia buka kedai nasi Arab. Lepas tu saya punya bini dulu dia customer. Datang kedai customer. So masa tu lah kenal cik? Lepas tu saya punya abang balik Gaza. Itu saya punya bini cakap dia nak ambil kedai ni. Okay. So macam tu lah kenal. Lepas tu saya cakap saya nak kerja kedai nasi Arab tu. Tapi saya punya abang tu balik Gaza. Saya punya bini dia pegang tu kedai. So dia macam take over lah kedai tu. So cik sekali lah dengan isteri cik, partner lah. Okay. So isteri cik pernah balik sana tak cik? Pernah bawa balik sana Gaza? Tak pernah lah. Dia tak pernah pergi sana lah. Perlu nak saya nak balik dia sana juga. Macam tu Okay, so soalan seterusnya, bila cik masa first datang sini, apakah perkara yang paling terkejut untuk cik macam dekat budaya Malaysia? Makanan ke, bahasa ke, atau cara pergaulan orang Malaysia dekat sini? Mula-mula? Cik, mula-mula first 10 tahun yang sebelum ni cik datang sini, apa yang cik rasa macam terkejut? Macam culture shock lah. Culture shock. Bahasa ke, atau makanan ke, atau cara orang bercakap? Bahasa. Macam susah sikit nak belajar. Tapi dulu saya dengar orang cakap tu bahasa Malaysia macam susah. Bila saya masuk dalam kawan-kawan untuk orang Malaysia, dia senang lah. Mudahlah belajar. Dia lebih kurang ada macam bahasa Arab sikit. Ada selai-selai Arab sikit lah. So senang lah cik nak belajar bahasa Melayu. Okay, faham. Okay, so cik punya tu yang paling ni sikit bahasa lah. Okay. So first bila cik datang sini ni, pernahkah berlaku salah faham komunikasi antara cik dengan isteri ataupun ahli keluarga? Sebab cik bahasa lain, isteri mesti bahasa lain. Lepas tu ahli keluarga isteri macam orang mak mertua cik mesti tak faham bahasa Arab. Cik pula tak faham bahasa Melayu. So masa awal kahwin tu ada tak macam masalah komunikasi antara cik? Ada. So macam mana cik atasi masalah tu? Itu masalah macam apa? Apa nak cakap?
Saya faham, tapi nak cakap itu Nak cakap balik tu bahasa Malaysia macam apa? So cik guna baca bahasa isyarat ke apa? Kadang-kadang isyarat lah. Bahasa isyarat lah, tapi masa awal-awal lah. Awal-awal. Berapa lama macam ambil cik untuk faham bahasa Melayu? Setahun Setahun lebih. lah. Ya. Oh, okey. Tak lama cik, cepat tu setahun boleh faham bahasa Melayu. Mungkin tak ada orang Arab. Betul juga. Ada orang di Arab. Terpaksa juga belajar. Lagi kalau dengan customer apa semua nak bercakap kan. Kalau duduk KL memang cakap bahasa Inggeris lah. Itu soalan seterus saya. Macam mana cik berkomunikasi dengan pelanggan semasa berniaga? Adakah anda menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris masa awal-awal tu? Awal bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. So sekarang dah boleh bahasa Melayu lah macam biasa. Sekarang bahasa Melayu dengan Inggeris. Bahasa Melayu dan tapi Inggeris. Melayu lebih sikit. Okey. Melayu. Next soalan, ada tak beza ketara antara cara orang Palestin sana berniaga dengan orang sini Malaysia berniaga? Ada beza tak cik? Dengan kedai apa? Apa-apa kedai lah berniaga. Macam contohnya sekarang cik kedai macam dekat bazar apa semua kan. Macam bazar sana sama tak macam kat sini cik? Tak sama. Tak sama cik? Sana bazar macam terus. Dia bukan buat bangunan macam dinding macam kedai je? Bukan hari-hari. Pasal sini macam kema tukar sini, tukar sana macam ni. Kat sana memang dah ada tempat tetap lah untuk berniaga. Okey. So, pernah tak ada situasi di mana macam customer tak faham apa yang cik cakap? Macam mana macam customer macam awal-awal tu lah customer tak faham maksud cik. Macam awal-awal cik cakap bahasa Melayu tak ni sangat kan. So, ada tak customer macam tak faham apa yang cik cakap? Adalah. So, masa tu macam mana cik overcome tu? Kadang-kadang saya tengok orang kalau dia boleh cakap bahasa Inggeris, saya cakap dia. So cik menggunakan bahasa Inggeris lah untuk ni. Untuk bahasa Inggeris. Faham? Next soalan kita pergi macam lebih kepada family cik Okay, dekat budaya Palestin, bagaimanakah hierarki atau authority biasanya dilayan? Contohnya macam menghormati orang tua atau ketua keluarga dan bagaimana perbandingan dengan apa yang anda perhatikan di Malaysia. Contohnya dekat Palestin cik, orang muda dengan orang tua, macam mana dia punya cara pergaulan dengan berbanding dengan Malaysia. Macam kat sini Malaysia, kalau orang tua kita memang akan kita akan lebih hormat dengan dia. Dia buat salah ke apa, kita akan lebih hormat. So dekat Palestin sama tak budaya hormat menghormati itu? Kalau orang tua buat salah, salah berbeza sikit. Kalau dia ikut orang lah. Kalau ada orang tua buat salah, saya kadang terus tegur lah. Dia terus tegur macam tu. Dia macam lebih agresif sikit lah. Macam kat sini kita orang tua buat salah, kita macam biarlah dia orang tua, kita lepaskan. Sabar, tapi biar. sana macam geram sikit lah. Geram sikit, macam agresif sikit lah. Jadi macam direct to point sikit kan. Okay. Saya pun ada buat research juga sebelum cik datang. So saya tengok ada juga macam tu. Dia macam orang lebih kepada akan menegur pada masa yang tu juga daripada simpan kan. Terus juga macam tu cik. Okay. So soalan seterusnya lebih kurang macam tu juga. Adakah komunikasi dalam budaya anda lebih bersifat langsung? Dia macam direct, banyak menggunakan bahasa kiasan. Macam contohnya kan, kita bercakap dengan orang, kalau dekat orang Malaysia dia kadang-kadang macam dia tak nak datang, tapi dia akan cakap nantilah, saya tengok dululah, mungkin kot, boleh kot. Kalau orang kat sana, budaya sana macam mana cik? Dia direct, saya tak boleh datang, nanti saya cuba. Macam tu kan? Sana naik dan cik kedai dia. Kadang-kadang kalau dia nak datang, cakap saya datang. Kalau dia tak mau,
dia cakap tak nak datang. Tak datang. Dia macam terus. Terus straight to the point lah. Sini lain sikit. Nanti dia tengok macam tu esok macam tu. Dia layan Kan? sikit lah. So cik rasa apa perasaan cik yang macam kat Malaysia ni, cik rasa benda tu boleh diamalkan ke atau perlu diubah je benda tu? Saya rasa macam macam orang Malaysia buat macam tu nanti lah esok macam tu lagi sikit macam lembu sikit. Kalau Arab sana macam dia terus bagi jawab. Tak boleh memang dia harsh terkejut sikit lah. Kalau tak boleh terus tak boleh. Ya. Okay, faham. Okay, sejauh manakah budaya anda di Palestin mementingkan ketepatan masa dan perancangan berbanding amalan masyarakat Malaysia yang mungkin lebih santai dan fleksibel? Contohnya cik, macam orang kat sini lah, kalau dia lambat macam janji Melayu lah, dia cakap 5 minit lagi sampai, tapi tengok-tengok 10 minit, 15 minit program pun akan start lambat. Tapi orang cakap biasalah janji Melayu. So kat sana pun ada macam tu ke cik? Sana ada. Ada juga, sama lah, lebih kurang lah. Ada sama. Kadang-kadang dia cakap saya datang tapi dia tak datang. Esok lah, lusa dia datang. Macam tiba sikit lah. Ada jugalah. Okay, right. So budaya Malaysia dengan Palestin dia tak banyak beza lah cik. Dia lebih kurang lah. Okay. Okay, bagaimana pengalaman cik tinggal dekat Malaysia ni selama lebih kurang 10 tahun? Macam mengubah perspektif cik berkenaan budaya Palestin dengan budaya Malaysia kat sini. Ada banyak beza ke? Ada persamaan ke? Apa perasaan cik terhadap budaya kita di Malaysia sini? Negara Malaysia. Negara Malaysia. Macam apa? Kalau nak duduk sini, there ada. Kalau sana Palestin tak boleh. Kalau nak buat rumah ke buat bisnes sendiri, dia cakap takutlah saya buat ni bisnes lagi setahun 2 tahun sudah hancur. Yelah dengan sekarang keadaan yang kita tahu dekat itu sana aman kan. kurang. Sampai sini aman lebih. Macam lagi selamat duduk sini lah. Sekarang selamat macam apa-apa kita nak buat bisnes ke apa ke orang kata untuk jangka masang tu adalah. Ya ada. Okay. So, okay, last soalan saya daripada saya. Apakah nasihat cik kepada warga Palestin lain atau warga negara lain yang nak melancong sini atau menetap sini atau nak mulakan perniagaan dekat Malaysia? Apa nasihat cik kepada diorang? Nasihat. Nasihat. Kalau nasihat kalau nak duduk Malaysia, nak ikut sistem Malaysia. Okay. Itu Arab, sana Arab sudah belakangan lupa. Tapi kalau nak duduk Malaysia, ikut sistem Malaysia. Jangan macam orang Malaysia. Macam budaya sana, sini budaya sini, sini. Kalau nak itu kepala sudah dalam macam Arab nak duduk sini tak boleh. Memang hari-hari gaduh masalah. Ada perselisihan faham apa semua nanti. Okay, faham. Okay, so daripada saya itu saja cik. Cik ada apa-apa soalan untuk saya tak cik? Soalan. Tak ada soalan cik. Okay cik, so cik faham ya berkenaan apa-apa soalan saya apa semua ni. Semua maklumat yang saya ambil ni hanya untuk pembelajaran saya saja. Saya takkan sebarkan kepada orang lain, hanya kepada tujuan pembelajaran saya sajalah. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana cik sanggup meluangkan masa, meluangkan pemikiran cik, budaya cik dengan saya. Sangat-sangat membantu untuk saya membuat tugasan saya. Okay, cik. Terima kasih cik. Okay, sama-sama. Okay.